الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, malam ini sekali lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menyambung kembali bacaan kitab kita At-Tadhkirah oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab ini seperti mana yang telah kita bahas dan kita huraikan dalam pertemuan sebelum ini, ia berhubung dengan ahwal al-mauta, keadaan-keadaan orang yang meninggal dunia, wa ahwal al-akhirah, dan juga perkara yang berhubung dengan kehidupan akhirat. Dalam kuliah yang lepas kita telah menghuraikan perkara berhubung dengan kehidupan di alam kubur. Seseorang yang telah meninggal dunia akan diuji oleh Allah dengan fitnah kubur, soal jawab kubur. Setelah dia berjaya dalam soal jawab itu, dia akan melalui apa yang disebut dengan azab dan juga nikmat kubur. Malam ini kita mengambil satu lagi topik kecil yang dibawa oleh Al-Imam Al-Qurtubi, iaitu berhubung dengan isu kematian, iaitu mati syahid. Mati syahid ini isu yang besar, penting, dan berhubung langsung dengan kita umat Islam. Perkataan syahid berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud hadir atau melihat. Syahid tu aku melihat atau aku menyaksikan. Sebab itu kita kata syahadah. Syahadah itu apa? Satu penyaksian. Jadi kenapa orang yang mati di medan perang, mati mempertahankan agama, ini disebut sebagai mati syahid? Bila orang tanya Nabi SAW, siapakah yang dimaksudkan ataupun yang dihukum sebagai orang yang syahid, Nabi kata, man qatala litakuna kalimatallahi al-ulya, atau kama qala, mereka yang berperang di jalan Allah untuk li'a'la, untuk mengangkat, li'a'la'i kalimatullah, untuk mengangkat kalimah Allah. Jadi orang yang pergi berperang, kemudian dia terbunuh, digelar mati syahid. Para ulama berbincang tentang kenapa seseorang itu digelar sebagai syahid, kepada beberapa maksud. Alasan kenapa digelar mati syahid itu khilaf di kalangan para ulama. Satu, dikatakan dia sebagai syahid kerana dia tak mati. Dia hakikatnya hidup.
Al-Quran mengatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Quran kata, dan janganlah kamu mengatakan bahawa mereka yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, bahkan sebenarnya mereka hidup. Maksudnya apa? Kita gelarkan mereka ini sebagai syahid kerana pada zahirnya mereka itu mati, hakikatnya mereka hidup di sisi Allah. Mereka hidup dengan menyaksikan apa yang Allah Azza wa Jal sediakan untuk mereka. Jadi sebab itu mereka digelar syahid, yang menyaksikan. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, dikatakan mereka ini syahid kerana apa? Kerana perkataan syahid itu juga membawa maksud penyaksian, jaminan. Maksudnya orang-orang yang mati syahid disaksikan oleh Allah dan Rasul bahawa mereka ini dijamin syurga. Jadi hubung kait perkataan syahid itu dengan orang yang mati terkorban di medan jihad itu kerana apa? Kerana mereka itu telah diberikan penyaksian. Mereka itu telah diberikan suatu jaminan, suatu syahadah, suatu confirmation bahawa mereka ini ahli syurga. Besarnya kedudukan orang mati syahid ini kerana yang memberikan penyaksian itu Allah dan para malaikat. Itu maksud ataupun pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, mereka ini dikatakan sebagai syahid kerana mereka menyaksikan bila mereka mati, mereka telah dibuka hijab untuk melihat syurga dan pahala yang bakal mereka ambil dan neraka yang telah mereka lepas daripadanya. Sebab itu mereka digelar syahid. Syahid itu kerana apa? Kenapa? Sebab apa? Kerana mereka telah melihat orang-orang yang mati syahid ini, yang terkorban di jalan Allah fi sabilillah ini, mereka telah saksikan dengan mata kepala mereka syurga yang menjadi tempat kembali mereka dan neraka yang mereka itu selamat daripadanya. Berbeza dengan kita yang belum melihatnya. Itu apa yang disebut oleh para ulama. Banyak lagi pandangan ataupun qaul kenapa mereka disebut syahid. Tetapi kita boleh buat satu kesimpulan, syahid adalah suatu penyaksian tentang kedudukan orang-orang yang mati syahid bahawa mereka ini telah dijamin syurga dan diampunkan segala dosa yang mereka buat. So kematian yang paling tinggi dalam Islam, kedudukan yang paling besar, orang yang mati syahid. Okey, itu tajuk kita malam ini. Kemudian tuan-tuan, poin yang kedua, bila kita sebut tentang mati syahid ni, apa dia? Para ulama membincangkan tentang kategori syahid. Okey, secara umumnya seperti pandangan Ibn Hajar, An-Nawawi dan yang lain-lainnya, syahid secara umumnya terbahagi kepada 3 jenis. Disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Minhaj Syarah Sahih Muslim, disebut oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, bahawa secara umumnya nas, dalil menyatakan apa? Syahid ni ada 3 jenis. Yang pertama, yang paling hebat, yang paling istimewa,
Dia sebut syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat. Nah, ini tuan-tuan kena ingat. Kategori yang pertama, seseorang yang mendapat status gelaran syahid dunia dan akhirat. Okey? Siapa? Ada satu golongan saja. The only one. Orang yang mendapat kedudukan gelaran syahid dunia dan akhirat ini orang yang mati di medan jihad. Mati di jalan Allah, mati berperang. Apa maksud syahid di dunia dan di akhirat ni? Dunia mereka tidak dimandikan, mereka tidak dikafankan, mereka dikebumikan dengan darah-darah yang mereka ada, dengan pakaian mereka itu. Mereka tidak seperti jenazah lain. Jenazah lain kita mandikan, kita kafankan, mereka ni tak, terus dikebumikan dengan darah dan pakaian itu. Ini dia panggil syahid dunia. Apa pula syahid akhirat? Syahid akhirat ni mereka mendapat pahala yang besar yang dijanjikan kepada orang mati syahid, iaitu syurga. Kategori yang pertama. Kategori yang pertama ni, siapa yang keluar pergi berperang, berjihad, mempertahankan agama, kemudian dia mati. Lepas dia mati tu, dia dapat dua sekali, dunia dan akhirat. Jenazah dia kita tak mandikan, kita tak kafankan, kita kebumikan terus, dan dia mendapat ganjaran syurga. Kategori yang kedua, yang ni banyak, ini kita akan sebut nanti, sehingga akan sebahagian ulama mutaakhirin, ulama-ulama muasir yang semasa ni, mereka memasukkan mati disebabkan oleh COVID-19 sebagai mati syahid. Siapa yang mati kerana COVID-19 ni dianggap sebagai mati syahid. Syahid apa? Syahid apa depan ni? Kategori yang kedua, syahid akhirat. Mati apa lagi? Orang perempuan mati beranak. Siapa yang beranak mati, mereka dapat syahid akhirat. Apa beza dengan syahid dunia akhirat tadi? Syahid akhirat ni maksudnya mereka itu mendapat pahala sama dengan orang yang mati di medan perang, tetapi jenazah mereka diurus seperti jenazah biasa. Janganlah pergi ke bumi dengan baju-baju hospital tu. Mana dimandikan, dikafankan. Dapat beza tak? So syahid dunia akhirat ni tak ramai, pasal nak pergi perang saja. Tapi syahid akhirat ramai. Orang yang mati kerana ta'un, orang yang mati dibunuh, mati penyakit berjangkit, mati dalam runtuhan, mati lemas, mati terbakar, mati apa lagi? Mati mempertahankan diri daripada apa dia ni, rompakan ke, orang masuk ke rumah dia. Dia pertahankan harta dia, maruah dia. Dia kena katuk, mati, dia syahid. Mati kemalangan, syahid. Ni semua syahid ni, syahid akhirat. An-Nawawi kata, An-Nawawi kata pasal apa orang yang mati ta'un, mati lemas, mati terbakar, mati dalam runtuhan, mati dipukul, mati kemalangan ni, pasal apa mereka ni dapat juga syahid? Kenapa mereka dapat juga title, ganjaran, kelebihan syahid itu? Kata Al-Imamun Nawawi, kerana keadaan mereka mati itu suatu keadaan yang sangat menyeksakan, seperti mana orang yang mati dibunuh di medan perang. Itu antara apa yang disebut
di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan jangan lupa, ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, yaqtasimu asy-syuhada wal mutawaffuna ala furushihim ila rabbina fil ladzina yatawaffawna min at-ta'un. Telah bergaduh, yaqtasimu, telah berbalah orang yang mati syahid dengan orang yang mati di atas katil. Mati atas katil ni maksud bukanlah mati atas katil tu, maksudnya orang yang bukan syahid lah, mati biasa. Tuan-tuan, syahid ni anugerah tau, bukan semua orang dapat. Pilihan Allah. Umar mati atas katil. Khalid ibn al-Walid mati atas katil. Abu Ubaidah al-Jarrah mati atas katil. Tu tera depa. Abu Ubaidah al-Jarrah mati pasal apa? Abu Ubaidah al-Jarrah, kubur dia di Jordan. Panglima perang. Masa Khalid dipecat oleh Umar, yang dilantik menjadi panglima yang ganti Khalid tu siapa dia? Abu Ubaidah al-Jarrah. Dia mati bukan kerana medan perang. Dia mati bukan kerana dibunuh di medan perang, tapi dia dapat jugalah syahid. Dia mati kerana ta'un di Jordan, di Syam. Jordan masa tu dipanggil Syam. Jordan ni, Syam ni Syria, Jordan, Palestin. Itu bumi Syam. So Abu Ubaidah, kalau tuan-tuan pergi ke Jordan, ada kubur dia. Dia panggil Darih. Kubur betul. Kerana ta'un. Tu orang yang Khalid lagi sakan. Khalid ni, kalau tuan-tuan baca cerita dia, dia sakanlah panglima yang tak pernah kalah. Panglima yang tak pernah kalah. Sehingga kan masa dia dipecat oleh Umar, dilantik oleh Abu Ubaidah al-Jarrah, pun dia menang lagi. Abu Ubaidah jadi panglima, Khalid jadi private. Tapi Abu Ubaidah ni bila dia pergi kota Damsyik, Abu Ubaidah tak boleh tawan kota Damsyik. Tapi Khalid ni masa tu dia private, dia bukan panglima. Dia telah pakat dengan 2-3 orang pergi naik kota Damsyik, masuk kok pintu lain, jatuh ke tangan orang Islam. Berita ni sampai ke Umar. Ta'ammara Khalid. Khalid buat pandai lagi. Dia dah tak jadi panglima, tapi dia tak lawan lah Abu Ubaidah. Dia tak lawan Abu Ubaidah, tapi apa? Tapi dia tak boleh kalah. Dia tak pernah kalah. Dia cari akal, Abu Ubaidah tak boleh masuk kota Damsyik. Khalid walaupun tak jadi panglima, kita kalau tuan-tuan, kalau kita ketua, lepas tu orang perjatuh kita, mampu pergi lantak, biar aku tak nak ambil tahu lah, biar gambar, tu dia lah, lantik lagi orang lain. Ingat tak menang pun, tak bagi kat aku ni. Tapi sahabat punya niat betul tau. Mereka bukan kira pangkat, mereka kira yang penting Islam menang. Pasal itu bila orang tanya Khalid, bila Khalid, tuan-tuan terkenal kata-kata Khalid, sehingga ini yang patut jadi falsafah kita. Ini jadi pengusi masjid, orang tak lantik, tak main masjid. Meban. Perangai meban ni bukan perangai sahabat Nabi. Jawatan ni tak ada makna dalam Islam ni, melainkan kita nak guna untuk Islam. Maslahah, bukan tujuan. Riasah, kekuasaan ni bukan matlamat, tapi khidmat tu. Pasal tu bila orang kata Khalid hang tak jadi panglima, macam mana? Jadi panglima ni tiba-tiba orang lain pindah. Ana la uqatil min ajli Umar. Masyhur kata-kata dia. Dia kata aku berperang bukan kerana Umar. Ana uqatil min ajl, tetapi aku berperang. Niat dia tu, tujuan dia tu. Dia kata tak apalah pangkat, dalam bahasa kita tak apalah pangkat apa pun, jawatan apa pun, itu bukan matlamat aku. Kerana ana uqatil min ajli rabbil Umar, kerana aku membunuh
disebabkan oleh Tuhan Umar. Tu perkataan dia, aku membunuh kerana Tuhan Umar. Ana uqatil, aku berperang kerana Tuhan Umar, yakni Allah lah. Maka tak penting dan bukan menjadi perhitungan aku jawatan ni. Tapi dia dalam duk minta nak mati syahid, dia mati atas katil. Sehingga sahabat kata, tak ada lah di badan Khalid itu melainkan bekas pedang dan parang. Ni tetak ni lah lawan ni, tapi dia tak mati syahid. Makna syahid di medan perang ni betul-betul Tuhan pilih. Rezeki besar. Tambah kita yang tak ada harapan ni memang tak tahulah kan. Lalu bergaduhlah di antara syuhada, orang mati syahid ni dengan orang mati atas katil ni. Isunya apa? Orang yang mati kerana ta'un, orang yang mati kerana ta'un ni, dia nak duduk belah mana? Berebut. Adakah dia nak duduk di belah orang mati syahid atau dia nak duduk di belah orang mati biasa? Mati atas katil tu mati biasa lah. Maka kata orang mati syahid, ikhwanuna qutilu kama qutilna. Yang mati kerana ta'un ni, mati kerana ta'un ni, ada orang tuan-tuan, saya tak tahu, kita kadang-kadang dia kata dulu zaman Nabi ada ta'un, tapi orang tak semayang pun jarak-jarak. Yang law kita COVID ni pergi semayang jarak-jarak buat apa? Sebab tu kita kata kurangkan bercakap. Kerana bila kita banyak bercakap, man kathura kalam kathura khata. Siapa yang banyak bercakap, dia akan banyak salah. Kadang-kadang pasal itu kita selalu kata, bila dia tak bercakap, kita pun ingat dia mufti. Tapi bila dia bercakap, ta'un, bolehkah kita kiyah ta'un dengan COVID? Ta'un ni dia tersebar macam mana? Bersin ke? Satu orang ada ta'un, dia bersin, pi kat orang tu ta'un. Betul ke? Tuan-tuan faham ke nak ni? Pasal tu kita, agama ajak bagi guna akal, bagi nampak cerdik. Pasal apa ta'un orang tak semayang asing-asing? Pasal apa ta'un orang tak semayang jauh-jauh? Kerana ta'un, cara dia tersebar tidaklah melalui udara. Dia melalui air, melalui benda-benda yang tercemar. Tapi COVID ni dia melalui udara. Pasal tu orang semayang jarak. Kadang-kadang tuan-tuan, pasal tu benda ni agama, dia bukan setakat menjaga salat, dia bukan menjaga sah, dia menjaga nyawa. Nampak? Okey, tak apa, balik pada tajuk kita. Jawab oleh orang yang mati syahid ni, wa yaqulun, jawab oleh orang yang mati katil ni, depa pun kata wa yaquluna al mutawaffawna fi furushihim ikhwanuna matu ala furushihim kama mutna. Depa kata, mana boleh, depa mati macam kami mati, depa masuk belah kami. Maka fayaqul rabbuna unzuru, maka berkatalah Allah Azza wa Jal untuk menyelesaikan pertikaian ini, lihatlah kepada luka yang dialami oleh orang yang mati ta'un. Allah Azza wa Jal kata, tengok pada luka orang yang mati kerana ta'un ni. Jika lukanya sama seperti orang yang mati atas katil, mati atas katil ada luka tak? Maksudnya tak ada luka. Pasal tu orang mati syahid ni tuan-tuan, dia besar ganjaran dia kerana sebelum dia mati dia terseksa. Jadi Allah kata, tengok, kalau luka dia sama macam orang mati atas katil, dia masuk belah orang mati atas katil. Tapi kalau luka dia sama macam orang mati syahid, mati perang, dia masuk belah tu. Maka sesungguhnya apabila ditengok pada luka yang dialami oleh orang mati ta'un ni, kesakitan, keperitan, penyiksaan, terseksanya orang yang mati ta'un ni bersamaan dengan orang yang mati di medan perang. Maka sebab itu, walaupun dia tak dapat syahid dunia, dia mendapat syahid akhirat. Dapat. Dan yang ketiga, kategori yang ketiga apa dia? Syahid dunia tetapi tidak dapat syahid akhirat. Ini disebut oleh Ibn Hajar. Juga An-Nawawi sebut benda yang sama.
Kategori yang ketiga ni yang paling teruk kali, paling malang dan paling tak ada manfaat. Pasal apa? Dia ni dunia kita nampak dia syahid, dia pergi perang, mati terkorban, dibunuh oleh musuh, tetapi di akhirat dia tak masuk dalam kalangan orang mati syahid. Kerana apa? Kerana rosaknya niat dia. Dan tuan-tuan dah lupa tak? Ingat tak lagi? Dalam hadis sahih Muslim, saya selalu ingatkan tuan-tuan, kerana itu antara amaran kepada kita yang banyak buat ibadat ni. Dalam sahih Muslim ada 3 golongan yang disebut oleh Nabi sebagai kelompok yang pertama dicampak ke dalam neraka. 3 golongan yang terawal masuk dalam neraka. Nombor 1 siapa dia? Siapa dia yang masuk neraka dulu? Sahih Muslim. Hadis sahih Muslim. Nombor 1 masuk dalam neraka. Sebelum orang lain, mereka 3 jenis ni dulu masuk. Nombor 1, orang yang mati syahid. Tengok apa dia jawab pada Nabi SAW. Mari kita tengok. Kita duk ingat orang minum arak, orang main judi, ataupun orang makan rasuah. Tapi orang yang masuk dalam neraka ni, yang pertama dalam Sahih Muslim adalah orang mati syahid. Dia ni syahid dunia tapi akhirat tak. So kita ada dunia akhirat, syahid akhirat, bukan syahid dunia tapi tidak akhirat. So tuan-tuan nak hak mana? Tengok, yang ni syahid dunia tapi tak dapat akhirat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tengok, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Pasal itu tuan-tuan, apa-apa pun betul niat. Orang mati syahid pun lingkup pasal niat. Pasal itu bila kita mari masjid, melangkah masjid, mari duduk dalam majlis ilmu, setting elok-elok niat. Nabi kata, inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamati alaihim rajulun ustushhida. Manusia yang pertama yuqda, yang diputuskan hukuman ke atasnya pada hari kiamat, rajulun ustushhida, seorang laki-laki yang mati syahid. Besar mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah bawa dia mai menghadap Allah Ta'ala, tunjuk segala nikmat dia, semua dia kenal, semua dia mengaku. Kemudian Allah tanya, qataltu fika hatta ustushhidtu. Dia kata dekat Allah, tengok dia kata, dia kata dekat Allah, dia dengan Allah, semua manusia akan berdiri macam tu. Qataltu, aku telah berperang, fika, kerana engkau ya Allah, hatta ustushhidtu, aku mati syahid. Aku telah berperang mempertahankan agama kerana engkau sehingga aku mati. Qala, Allah jawab secara langsung, kadzabta, engkau bohong, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari. Engkau bukanlah berperang kerana diri aku, tetapi engkau berperang supaya orang memanggil engkau berani. Jadi orang puji, makan puji. Jadi dia ni syahid
Dunia, semua yang di dunia kata dia mati syahid. Tetapi di akhirat, kadzabta, engkau bohong. So tuan-tuan, dalam hidup kita ni antara dua lah. Tuan-tuan nak siapa? Kita buat banyak amalan ni, kita memang di mulut kata kerana Allah, tapi hakikat yang sebenar di sisi Tuhan Jalla wa'ala, dia yang tahu the real intention tu, niat yang sebenar tu. Pasal itu saya kata kat tuan-tuan, perkara yang paling susah dan paling payah untuk betul ni, untuk kita baiki ni, islah ni, niat. So tuan-tuan boleh semayang, tuan-tuan boleh baca Quran, tuan-tuan boleh sedekah, hatta tuan-tuan boleh pergi perang, tapi bila mari tang niat, dia ni kadzabta, kau bohong. So pasal itu tuan-tuan, perbetul balik jika kita ada kesalahan. So kita dapat maklumat daripada hadis ini bahawa adanya 3 jenis syahid. So kalau tuan-tuan ada tengok orang mati taun, mati beranak, mereka ini syahid tetapi tidak diperlakukan hukuman dunia. Yakni mereka tak dikubumikan sebegitu sahaja, tetapi dimandikan, dikafankan. Okey, dapat beza? Okey. Saat ni bila orang nak mandi, dia kata mandi apa? Syahid ni mati bersalin, syahid akhirat. Okey. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menyatakan asy-syuhada khamsah. Tuan-tuan, pasal apa Allah Ta'ala buat kategori-kategori ni? Agak-agak tuan-tuan, pasal apa Tuhan buat ni? Ini yang dikatakan rahmat Allah. Pasal kita ni, kalaulah semata-mata cara nak dapat syahid itu kena pergi berperang, saya ingat ramailah daripada kita tak ada peluang itu. Tetapi Allah dengan rahmatnya, dengan kekuasaannya, dengan pengetahuannya, dia nak bagi peluang semua orang rasa. Dia nak tunjuk bahawa pilihan ataupun rezeki dia ni luas. Tak dapat kot jalan ni, boleh kot cara ni. Tak pergi boleh berperang, tak ada harapan nak pergi berperang, tak ada peluang nak pergi berperang, boleh juga nak mati syahid dengan tak cara perang pun, dengan cara yang lain. Maka tenang dan amanlah kita. Maka sebab itu Nabi SAW sebut satu pujukan, satu macam nak bagi kita redha, tak nak bagi kita boleh kata ada harapan. Nabi kata man sa'ala Allah asy-syahada bis-sidqa. Tuan-tuan doa lah. Nabi kata man sa'ala Allah bis-sidqa. Sesiapa yang minta kepada Allah asy-syahada, dia doa, ya Allah bagilah aku mati syahid. Mati syahid. Dia doa, ya Allah bagilah aku mati syahid. Bis-sidqa, dengan benar. Maksud dia minta sungguh-sungguh. Nabi kata apa? Ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada. Siapa-siapa yang doa betul-betul, ya Allah bagilah aku boleh sampai atau bolehlah aku mati dalam keadaan mendapat syahid. Dia minta dekat Allah walaupun dia rasa macam mana aku nak mati syahid. Tak ada harapan aku nak pergi berperang, tak ada peluang nak pergi berperang. Dan bukan semua perang itu perang yang diiktiraf sebagai perang syahid. Bukan senang nak dapat syahid ni. Jangan duk buat gila. Saya tanya polis, pasal apa balai polis ada pengawal keselamatan? Saya tak tahulah, tapi polis tu dah cakap kat saya. Dia kata kalau ustaz pernah dengar, tak tahu ustaz ada tak ada, dulu pernah ada serangan di balai polis oleh satu grup jihad. Tak tahu tuan-tuan, muda-muda lagi, tak ada. Geng-geng jihad ni pergi serang balai polis. Geng jihad ni. Pasal itu geng-geng jihad ni tuan-tuan kena jaga. Bukan semua jihad ni jihad yang jahat. Semua bukan boleh claim jihad ni mesti jihad. Dia pergi perang. Pasal itu bukan semua yang diistilahkan jihad itu mesti jihad syar'i. Bunuh polis, dia kata ni polis ni tak betul lah, kerajaan Tauhid lah,
ini mesti kita jatuhkan, mesti kita serang. Menyerang kerajaan yang mempertahankan perlembagaan Taghut lah, menegakkan hukum Islam, takbir. Dia pergi serang polis. Oh, ini jahat. Ini mati burah. Bukan mati syahid, mati burah. Tahu burah? Mati orang yang memberontak kepada kerajaan Islam. Kerajaan Islam. Tu jaga-jaga. Daripada nak boleh syahid, terus pergi jadi penderhaka, pemberontak, burah dia pergi. Okey. Sebab tu siapa yang boleh ada hak nak declare jihad di sisi ahli sunnah, tuan-tuan bagi clear. Di sisi ulama ahli sunnah yang boleh isytihar jihad hanyalah pemerintah. Contoh. Katalah Filipina serang Sabah. Tan Sri Muhyiddin pun isytihar, tentera serang balik. Serang, perang-perang, tak cukup tentera. Mata Tan Sri Muhyiddin sebagai ulil amri, Agung sebagai ulil amri, semua rakyat Malaysia lelaki mesti turun mempertahankan negara. Masa tu jihad lah. Baru boleh pergi Sabah. Tak payah duk pergi lagi lah. Pemerintah tak tahu tuan-tuan duk buat gila pula apa-apa, buat pakatan pergi nak tegakkan negara Islam. Tak ada. Jihad di sisi ulil amri, raja pemerintah. Tak kiralah pemerintah itu fajir atau baik ataupun jahat, dia saja ada hak untuk isytihar. Yang ketua-ketua, kepala-kepala tok-tok tarikat kat bawah ni tak payah duk buat berani, tak tahu hala. Semua ni tak pakai. Tuan-tuan pengikut saya cucuh bakar sikit, naik semangat, pegang parang, duk pi bakar tak ketahuan hala gereja ke apa. Yang ni semua haram. Mati maksiat semua. Kan tak boleh lah, sebab ni jihad ni kan. Semua fahaman tak betul ni. Okey. Allah Subhanahu wa taala, ni Nabi kata apa? Siapa-siapa yang doa untuk mati syahid, minta Allah kurniakan syahid, Allah akan bagi pahala tu. Wa in mata ala firashihi, walaupun dia mati atas katil. Ni hadis Nabi ni, hadis riwayat Muslim. Walaupun dia mati atas katil, tapi dia boleh pahala syahid. Pasal apa? Pasal dia ada azam nak mati syahid. Doa tuan-tuan. Okey. Di antara orang yang mati syahid, kita tengok asy-syuhada khamsah. Orang yang mati syahid itu 5. Yang ni boleh kita katakan kebanyakannya syahid akhirat. Yang pertama al-mat'un, orang yang mati ta'un. Wal mabtun, orang yang mati kerana sakit di perut. Mabtun, satu ta'un. Siapa yang mati kerana ta'un? Ta'un ni dikatakan penyakit berjangkit, wabak, pandemik. Bahasa pandemik. Siapa yang mati kerana wabak ni syahid. Tapi tuan-tuan jangan duk pergi cari pasal. Pergi duk cari orang COVID pula, suruh pergi bersin. Bersin kat aku. Awak aku nak dapat syahid. Yang tu panggil bunuh diri. Yang kedua mabtun, sakit perut, kanser usus. Lagi apa lagi? Appendix. Kes sakit perut lah. Keracunan makanan. Jangan, keracunan makanan pun boleh mati. Blood poisoning kan, food poisoning boleh mati. Jadi kes perut ni, doktor kata berkait dengan perut ni, mati. Syahid. Wal ghariq, lemas. Wasahibul hadm, orang yang runtuh, ditimpa runtuhan. Highland Tower ke tu, apa lagi yang mati-mati runtuhan reban ni kan. Wasyahid, dan orang yang mati di jalan Allah. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyatakan apa? Man qutila duna malihi, sesiapa yang mati mempertahankan harta. Mati mempertahankan harta kan. Kawat masuk nak curi duit dia, nak rompak rumah dia, dia pun lawan. Tuan-tuan ada dua pilihan. Dia kata lawan buat apa ustaz? Biar pilah. Yang ni baru dalam negara, luar negara ada lagi, ikutlah kan. Tapi kalau tuan-tuan lawan juga kan, dia pun silap masuk rumah pendekar Mustar kan. Dulu ada satu sahabat saya duduk di Sungai Buloh, orang kaya lah. Saya pergi ceramah di rumah dia, memang dia kata saya memang parang
Pistol tak naklah, parang apa semua memang ada dia orang sentiasa bersedia. Pasal situ banyak Indonesia kat ni kata, saya kalau masuk antara dua, tak dia saya, oh ini cakap panglima tu ya. Tak dia saya, tuan-tuan yang buat itu, tak dia tak dia saya. Ataupun kalau tuan-tuan tak mati kerana mempertahankan harta, qutila duna ahli, mati mempertahankan maruah anak dan isteri. Mempertahankan. Di situ dalam undang-undang kita, siapa yang mempertahankan diri selamat. Tapi syarat dia kena tengok kes lah kan. Okey. So orang nak rogol anak dia ke, nak rogol isteri ke, dia lawan. Pertahankan maruah, dia mati. Kan? Jangan kita pula apa dia ni pun tolak bini kita pergi dulu. Hampir tengok. Yang dia duduk lari belakang. Pasal tu kita lelaki-lelaki ni kenalah belajar taekwondo sikit ke, apa ke, silat sikit ke, bagi ada buah sikit. Kan? Nak pertahankan anak isteri kita ni. Kan? Ni nak halau kucing pun suruh bini. Halau Ustaz, aku geli. Belum kawak ni. Kan? Nampak? Nabi kata apa? Waman qutila duna dini, mempertahankan agama dia ataupun maruh dia. Sesiapa sahaja yang mati kerana mempertahankan hartanya, kerana mempertahankan keluarganya, mempertahankan agamanya, mempertahankan dirinya, kesemuanya itu di sisi Tuhan syahid. Nampak? Itu apa yang disebut oleh para ulama. Okey. Hadirin mukminin, sebelum kita nak azan, kita ada masa sikit. Jadi kita tahu tuan-tuan, kesemua manusia yang sebelum mereka mati, mereka telah menempuh suatu kesakitan, suatu penderitaan yang dahsyat. Mereka ini diberikan pahala syahid. Sebab itu Allah tidak pernah menganiaya manusia. Apakah itu syahid? Segala dosa yang dia buat diampunkan. Kerana apa? Sehingga dalam hadis, keluarnya dosa-dosa itu seperti keluarnya darah-darah daripada diri dia. Kita bagi laluan kepada azan dulu. Kita sambung sikit tuan-tuan tentang isu menghukum orang mati syahid. Wallahu ta'ala ta'ala.
Okey tuan-tuan, sikit satu hadis kita sambung. Satu hadis. Sebab ini hadis yang juga berkait dengan orang yang mati syahid. Tuan-tuan, Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari dia letak satu bab yang sangat menarik. Bab pada menyatakan tidak boleh memanggil seseorang itu dengan hukum syahid. Itu dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Satu bab yang Al-Imam Al-Bukhari kata la yaqul fulan syahid. Bukhari buat satu bab tak boleh yaqul, tak boleh kata, tak boleh panggil fulan syahid. Kawan ni syahid. Apa isu dia? Tuan-tuan, kita manusia menghukum seseorang secara zahir. Satu orang zahir. Tetapi hakikat sebenar dia urusan Allah Azza wa Jalla. Itu tuan-tuan jelas Pasal tu ada hadis. Ini pun berkait dengan kita juga. Saya nak baca kat tuan-tuan. Bila kita tengok satu orang bagus atau satu orang itu baik, kita saksikan dia baik. Di sebalik apa yang dia lakukan di belakang kita bukan urusan kita. Dan kita tak boleh dilarang duk kobek niat dia. Pasal itu dalam hadis Usamah bin Zaid yang Nabi sebut, asyaqaqta an qalbah, adakah engkau belah dada dia? So prinsip orang Islam, prinsip orang beriman, bila kita tengok satu orang yang baik, satu orang beriman, satu orang saleh, kita katakan dia saleh. Kita tak payah duk pandai lebih pada orang. Ish dia ni bukan boleh kira sangat, ada pasal tu. Itu bukan perangai orang beriman. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis kalau kita tengok yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri, tuan-tuan yang mari masjid ni orang baik ke tak? Siapa yang main masjid ni orang baik ke tak? Kalau orang main masjid tak baik, orang mana lagi nak baik? Takkan orang. Siapa-siapa yang mari masjid, kalau orang tanya kita, macam mana kawan tu? Dia orang masjid, dia baik. Sebab dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadrak dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW kata, "Idza ra'aitum ar-rajul", apabila kamu melihat seorang lelaki, yalzimul masjid, melazimi masjid. Apabila kamu tengok, pasal itu saya mudah ya kalau orang tanya macam mana ustaz dia tu boleh buat menantu ke, macam mana ustaz dia tu boleh berkira ke, dia orang masjid. Melainkan kalau tuan-tuan ada risikan CIA, yang ni lain lah. Tapi kalau kita tengok satu orang masjid, macam mana? Pasal tu orang kata, macam saya nak cari jodoh, pergi masjid. Nak cari laki, nak cari bini, pergi masjid. Yang kawan tu pun dengar kawan tu nak pergi, dia pun pergi masjid. Tak apalah, nak buat macam mana. Pasal tu saya kata, kalau tuan-tuan macam kita ada kempen, siapa-siapa yang nak cari menantu, nak cari laki mati, bini mati, nak cari pasangan, cari di masjid lah. Dia kata orang pergi mayang, dia pun nak pergi cari bergalak pula. Bukan masalah bergalak, masalah nak cari orang baik, nak cari orang bagus. Nak cari di mana? Nak cari di market. Bukanlah saya kata orang market tu jahat, tapi hakikat ni orang main masjid ni orang bagus ya. Adalah sikit dua tak sikit yang honak apa semua tu, tak apalah, honak cara orang masjid. Nabi kata, idza ra'aitum ar-rajul yazimul masjid. Nabi kata, siapa-siapa yang memang dia melazimi masjid. Ni zahir ni betul-betul kita pukul atas zahir ni. Pukul atas apa yang kita nampak tu. Pukul apa yang kita duk perhati tu. Kalau hampa perhati dia main masjid, Nabi kata apa? Saksikan dia adalah orang beriman. Yang lain serah kat Tuhan. Tapi dalam kes orang mati syahid ni, kalau dia mati tu syahid, kita katalah dia syahid, tetapi hakikatnya kita tak berani lebih pada tu.
Pasal tu Al-Imam Al-Bukhari kata jangan duk pandai-pandai picok orang mati syahid. Pasal apa? Tengok. Daripada Sahal bin Sa'ad, hadis terakhir kita. Daripada Sahal bin Sa'ad, satu hari Rasulullah pergi berperang. Di dalam rombongan itu ada satu orang laki-laki yang menarik perhatian. Pasal apa? Dia macam star. Pasal apa? Dia ni semua orang terkejut. Tak ada orang yang dia lepas. Seperti singa yang mengejar mangsanya. Pergi, tetak, pergi, tetak, pergi, tetak, pergi, tetak. Tebah, tebah, bunuh, bunuh. Sahabat Nabi kesemua yang tengok, inilah orang yang paling berani di kalangan kita. Dialah di kalangan ahli syurga. Semua kata lagu tu. Nabi kata bal finnar. Dia nilah yang akan masuk neraka. Lepas tu sahabat-sahabat kata apa? Kalau dia ni masuk neraka, tak ada siapa masuk syurga. Kalau orang yang berani, yang hebat, yang perang sampai macam ni masuk neraka, kami nak masuk syurga. Harus. Nabi kata 2-3 kali Nabi ulang, bal huwa finnar, bal huwa finnar. Dia dalam neraka, dia dalam neraka. Satu orang sahabat kata, mai aku pergi tengok, mai aku pergi ikut dia. Sahabat ni ikut. Pasal apa? Apa ni? Pergi tengok. Memang dia perang sungguh-sungguh. Memang dia lawan betul-betul. Memang jihad sungguh-sungguh. Lepas tu dia luka. Dia luka. Dia luka. Dia luka. Dia sakit. Dia sakit. Dia berdarah. Dia tak tahan. Dia pusing pedang dia. Pala mai ke badan. Tikam. Mati. Mati syahid kan? Mati bunuh diri. Kawan tu balik pergi dekat Nabi. Demi Allah, engkaulah Rasul yang diutus oleh Tuhan. Perkataan engkau benar. Laki-laki tadi bunuh diri. Tak tahan sakit. So kita nampak zahir, tapi hakikatnya Allah yang tahu. Pasal tu ada satu kes kan, yang satu orang mati syahid, Nabi kata masuk neraka. Pasal apa? Curi selendang. Tu perang Khaybar. Nabi kata dia masuk neraka. Sahabat kata dia mati syahid. Pergi selongkar barang dia. Kelok buka, ada selendang. Nabi kita tengok, dia ambil harta yang bukan hak dia. Elok-elok Nabi kata lagu tu, sahabat lain pakat bawa keluar. Bawa keluar barang. Dia tahu Rasulullah ni ada ambil kasut. Ni saya ada ambil ni. Nabi kata kasut neraka. Kasut neraka. Sebab tu tuan-tuan, kita berhati-hati. Kita bukan penghukum. Kalau orang tanya macam mana dia ni, saya tengok dia orang saleh, dia orang bagus, dia orang masjid, dia orang menuntut ilmu. Kesudahan dia di sisi Allah. Cukup. Mudah-mudahan kita zahir dan batinnya seperti yang Allah Subhanahu wa taala akan nilai kita. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.